Oke, salam kawan, ucapkan terima kasih banyak karena bersama saya di channel saya ini, dan saya harap kawan di luar sana sehat ya. Isu saya yang saya nak cerita hari ini berkenaan dengan isu yang mana kita tengok kita tidak boleh nak mengkritik Perdana Menteri, boleh dihukum, boleh denda ataupun boleh ditangkap. Jadi ini isu yang pada saya, ini negara apa? Kata negara demokrasi. Jadi kalau kita sebagai rakyat tidak boleh kritik kerajaan yang ada, ini kerajaan suka hati lah nak buat apa pun. Jadi ini yang berlaku. Sepatutnya sebagai kerajaan mereka lihat orang-orang yang mengatakan hal ini semuanya kaki bodek semua. Mereka membodek kerajaan yang ada hari ini. Besok kerajaan jatuh, bodek lagi yang lain. Cari makan dalam kerajaan inilah mereka ini. Inilah perosak dalam kita punya demokrasi negara ini. Inilah perosak yang ada dalam kerajaan. Inilah hakikat. Kaki-kaki bodek inilah yang patut dikeluarkan. Ganti orang lain. Banyak manusia yang berkaliber dalam Malaysia ni. Kenapa nak ambil kaki bodek, kaki pengampu ni? Menyusahkan rakyat. Mereka bolehlah makan gaji beratus-ratus ribu, makan gaji berpuluh-puluh ribu. Kita rakyat nak makan apa? Rakyat dah hilang kerja, rakyat dah hilang bisnes. Punca pendapatan dah tak ada. Bagi bantuan pun bukan cukup. Macam mana rakyat tak merungut? Kalau rakyat kritik itu bermakna kerajaan itu gagal. Bila kerajaan itu gagal, yang orang kritik adalah Perdana Menterinya. Kenapa orang kritik Perdana Menteri? Kerana Perdana Menteri itu tidak menjalankan tugas dengan baik. Inilah ceritanya. Kalau orang tak boleh nak kritik Perdana Menteri, jangan lain kali jadi calon. Jangan jadi YB. Bertanding atas tiket rakyat. Rakyat yang naikkan kamu jadi menteri. Rakyat yang naikkan kamu sebagai MP. Ini harus sedarlah. Kalau rakyat tak boleh nak kritik. Bukan pangkat yang duduk di jadi menteri itu datang terus naik jadi menteri. Hasilnya daripada kita rakyat ni lah. Yang kaki-kaki ampu di bawah tu sedar sikit nak bercakap. Kalau kamu itu menteri tidak apa. Kamu bukan menteri. Kamu cuma kaki ampu yang duduk dalam government hari ini tanpa menggunakan undi, tanpa sokongan daripada rakyat, dapat jawatan tinggi-tinggi duduk di atas. Kamu bercakap lebih daripada menteri. Kamu siapa juga? Sama macam saya. Entah-entah sekolah kamu lebih rendah daripada sekolah saya. Ini hakikat. Cakap berapi-rapi, tapi menyusahkan rakyat. Cakap mengampu semua. Rakyat sekarang hari ini tidak bodoh. Rakyat hari ini harus dilihat. Dulu bolehlah bermain media sosial, banyak follower. Orang percaya dengan cakap kamu. Hari ini rakyat mempercayai siapa yang cakap dia lebih telus dan lebih betul. Ini hakikat. Tetapi apa yang mereka nak lakukan hari ini hanya nak mengejarkan jawatan dan pangkat, duit yang ada dalam kerajaan. Duit dalam kerajaan itu duit rakyat. Hasil daripada cukai yang kita ada ni. Rakyat merungut hari ini bukan kerana satu kesalahan. Kesalahan yang banyak. Menteri buat klaim sana, buat klaim sini. Time-time macam ni, mereka mengaut keuntungan, kontrak ini, kontrak ini. Benda ini keluar terus di media sosial. Rakyat melihat, rakyat menilai. Bila rakyat lihat perkara ini, dikritik. Peruntukan untuk Jecom berjuta-juta, berpuluh juta. Masih tak cukup untuk nak menunjukkan bahawa kerjaan hari ini baik. Tidak mampu Jecom nak jalankan kerja. Kalah dengan kami yang jadi blogger yang seperti ini. Kami ni tidak ada dana, tidak ada yang sponsor kami. Tetapi kenapa orang boleh melihat apa yang kami cakap? Kerana apa yang kami luahkan ini adalah daripada hasilnya kita lihat, hasilnya kita buat analisa kepada rakan-rakan kita, rakyat-rakyat di bawah. Daripada hasil itu kita keluarkan luahan kita seperti ini. Jadi orang lain boleh menilai dan boleh mempercayai apa yang kita cakap. Kalau dulu bolehlah nak sebut-sebut nama-nama yang selalu buat kaki bodek, kaki ampu dekat kerajaan ni. Kerajaan ni naik, dia jadi kaki bodek di kerajaan ni. Kerajaan yang lain naik, dia kaki bodek di kerajaan ni. Kalau betul-betul hebat, jadilah calon lepas ni. Kita tengok.
Jangan pula salahkan saya. Kalau kau juga hebat, kau pergi buat jadi calon. Saya nih rakyat. Hak saya bercakap. Jadi inilah hakikatnya. Berapa ramai itu orang hilang bisnis. Pemandu bas pelancongan. Orang yang buka hotel. Bisnis-bisnis lain. Orang yang buat bisnis. Apabila bisnis dia tutup, pekerja pun dia tutup. Hilanglah orang yang pekerjaan. Inilah hakikat. Cakap bolehlah mereka. Kita rakyat nih. Bantuan sedikit yang dibagi oleh kerajaan. Harga barang naik melambung. 500 tu dah tak ada nilai tau. Kerajaan tak apa. Orang yang duduk kerajaan tu, yang duduk di atas tu, yang jadi menteri, yang duduk menjadi pembodek menteri apa semua ni. Bolehlah. Gaji besar. Pegang JLC sana, JLC sini. Kita rakyat nih. Kami rakyat nih. Apa kata menteri dan orang-orang tu? Semua nih. Pembodek-pembodek nih semua. Dibagi gaji setengah aja. Mau tak? Rasakan. Tak payah 1/3, tak payah 2/3 lah. Setengah aja. Ditolak. Ada berani? Duduk di atas boleh cakap lah. Kalau duduk di rakyat di bawah nih, macam mana rasa? Orang yang nak loan, orang yang punya loan rumah, orang yang punya loan kereta, nak bayar macam mana? Belum lagi kita cerita orang yang hilang kerja, yang selama ini masuk kerja di Singapura, kehilangan kerja, yang duduk di Johor Bahru, duduk serata Malaysia hari ini. Apa rasa yang mereka rasa hari ini? Apakah kerajaan tahu ini semua? Apakah bentuk bantuan yang kerajaan agihkan kepada rakyat yang boleh menyenangkan hati rakyat? Sedangkan mereka di atas berbagi khidmat yang ada, yang mereka dapat hari ini. Jadi mereka harus lihatlah. Rakyat mengkritik bukan mengkritik sesuatu yang tanpa asas. Rakyat mengkritik seperti saya ini adalah mengkritik sesuatu yang jelas. Yang rakyat rasa susah. Rakyat lihat apa yang menteri buat, apa projek yang keluar, semua klaim apa yang dibuat. Benda ni dalam kerajaan, tidak semua orang dalam kerajaan itu pro kepada kerajaan yang ada hari ini. Sebab itu benda itu boleh bocor keluar. Bila bocor keluar di media sosial, rakyat akan kritik. Bila rakyat kritik, tidak usah marah. Kalau perkara itu tidak salah, jelaskan kepada rakyat. Kalau benda itu salah, nak perbetulkan benang basah pun tidak ada gunanya. Pembodek kepada menteri ini tadi, ini akan menyusahkan para menteri yang ada. Kenapa? Bila pilihan raya akan datang nanti, orang akan benci kepada orang-orang ini. Termasuk dengan menteri-menteri. Hasilnya, mereka akan kalah lah. Ingat, siapapun yang jadi kerajaan, siapapun yang berkuasa di atas itu, semuanya adalah daripada mandat rakyat. Jika hari ini kamu menghukum rakyat, tidak lama lagi pilihan raya, rakyat juga akan menghukum kamu. Dan saya harap kerajaan yang ada akan datang tegas dalam melaksanakan reformasi dan peraturan baru yang ada di negara kita ini. Dah terlalu rapuh, rosak. Ada peraturan, ada undang-undang pun tidak boleh untuk nak mengawalkan berbagai isu. Tetap rakyat dipersalahkan. Menteri sesuka hati. Kalau rakyat di bawah ditindas. Apakah kita punya kerajaan Malaysia seperti ini? Sampai bila? Kita ini bukan berada di tahun 80-an lagi. Kita dah berada di tahun 2000. Dah 2001 sekarang nih. Masih lagi nak menindas rakyat. Ini sudah tidak betul.
Sepatutnya cubalah rungkai masalah rakyat. Ini yang sekarang nih berkisar di media sosial, isu yang seperti ini. Pada saya ini isu remeh-temeh. Orang-orang yang mengatakan, mengeluarkan kenyataan-kenyataan ini adalah pembodek, pengampu. Betul-betul tidak mempunyai etika. Mengeluarkan kenyataan-kenyataan dia sendiri. Karena apa? Hanya karena duit, karena jawatan, kekuasaan. Tidak mampu berdiri di kaki dia sendiri. Mengharapkan tongkat. Sampai bila? Jadi inilah masalah yang kita ada di Malaysia hari ini. Kalau perkara ini kita tidak dapat bendungkan, akan datang, kita berada di negara yang akan tercorot di rantau Asia ini. Percayalah cakap saya. Kita masih menggunakan cara yang terlalu jauh ketinggalan. Kita akan ditinggalkan oleh Indonesia, kita akan ditinggalkan oleh Filipina, kita ditinggalkan oleh Vietnam. Tidak payahlah nak cerita lagi cerita yang negara lain. Cukup yang itu saja pun kita sudah nampak. Jadi itulah hakikat yang perlu kita terima. Kalau kerajaan itu rapuh dan kerajaan itu tidak dipercayai mandatnya oleh rakyat, terimalah hakikat. So, sekian dari saya. Inilah kritikan saya kepada apa yang berlaku, yang kita lihat hari ini. Dan saya harap kepada pengampu-pengampu, pada jekom-jekom nih, pikir-pikirkanlah hasil kita tuh. Yang selama ini nak cerita halal lah, haram lah, pikir-pikirkan. Apakah kita juga menikmati hasil yang betul-betul sempurna? So, itu adalah tepuk dada, tanya selera. Oke, kawan-kawan, saya minta maaf. Itu saja pencerahan dari saya dan sekian. Terima kasih. Thank you.